Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita sekali lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Pada minggu lepas kita telah pun belajar tentang cara-cara menulis karangan dan juga menulis ulasan. Pada minggu ini, cikgu akan mula mengajarkan mata pelajaran Bahasa Melayu yang berkaitan dengan pemahaman. Jadi pada hari ini kita lihat dulu apakah pecahan dalam golongan kata. Jika murid-murid lihat pada paparan skrin, golongan kata kita boleh pecahkan kepada 4, iaitu yang pertama kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Apa itu kata nama? Okey, kata nama ialah perkataan yang akan menamakan orang, haiwan, tempat, benda atau pemikiran. Contoh, kalau orang, kita boleh namakan seperti guru, ahli, pekedai, mutusami dan sebagainya. Haiwan pula kita boleh namakan seperti kucing, si comel, arnab, si jala dan sebagainya. Begitu juga dengan tempat, contohnya kedai, restoran, sekolah, sekolah kebangsaan Bagan Pasir, dan akhir sekali benda, benda seperti kotak, seperti kunci, nasional, jenama untuk televisyen, dan televisyen itu ialah benda. Jadi semua itu kita namakan sebagai kata nama. Kata nama pula kita boleh pecahkan kepada 3. Yang pertama ialah kata nama khas, yang kedua kata nama am, dan yang ketiga, kata ganti nama. Kata nama khas, kata nama am, murid-murid telah pun belajar, sama ada tahun 4 ataupun tahun 5. Apabila kita menggunakan kata nama khas, maka perkataan itu akan dimulakan menggunakan huruf besar. Contoh, kata nama khas untuk orang ialah Samad. Jadi S akan menjadi huruf besar. Kata nama khas untuk sekolah, contohnya Sekolah Kebangsaan Horli Methodist. Jadi SKHM akan ditulis menggunakan huruf besar. Manakala bagi kata nama am, murid-murid perlu menulis perkataan menggunakan huruf kecil. Contohnya kedai, jadi K huruf kecil, meja, M huruf kecil. Hari ini kita akan fokus akan kata nama, bahagian yang ketiga iaitu kata ganti nama. Untuk makluman semua murid, kata ganti nama kita boleh pecahkan kepada 2. Yang pertama ialah kata ganti nama tunjuk, dan yang kedua kata ganti nama diri. Kata ganti nama tunjuk kita boleh pecahkan pula kepada 2. Yang pertama, kata ganti nama tunjuk umum, dan yang kedua kata ganti nama tunjuk tempat. Sebentar lagi cikgu akan terangkan apakah maksud kata ganti nama tunjuk umum dan apakah kata ganti nama tunjuk tempat. Ada 2 kata ganti nama tunjuk umum. Ini biasa kita gunakan dalam kehidupan kita seharian, dalam perbualan kita. Yang pertama ialah ini. Ini merujuk kepada benda atau perkara yang dekat. Dan yang kedua ialah itu. Itu pula merujuk bagi benda atau perkara yang jauh. Contohnya kita boleh bina ayat.
ini rumah saya. Maknanya kita berada berdekatan dengan rumah itu. Ataupun kata ganti nama tunjuk umum yang kedua, itu. Itu kereta ayah saya. Maknanya kedudukan kereta itu agak jauh daripada kita. Jadi kita gunakan itu. Kata ganti nama yang kedua ialah kata ganti nama tunjuk tempat. Kalau kata ganti nama tunjuk umum tadi kita pecahkan kepada dua, kata ganti nama tunjuk tempat ini pula kita pecahkan kepada tiga. Yang pertama ialah sini, bagi tempat yang dekat. Yang kedua ialah situ, bagi tempat yang agak jauh. Dan yang ketiga ialah sana, bagi tempat yang jauh. Contoh ayatnya, kami tinggal di sini. Maknanya menunjukkan bahawa kita berada di sini. Kita menetap di sini. Maknanya dekat sini. Contoh yang kedua, bagi kata ganti nama tunjuk tempat, iaitu situ. Dia menuntut ilmu di situ sejak setahun yang lepas. Maknanya dia belajar di kawasan itu. Jauh dari sini, beberapa tahun yang lepas. Dan akhir sekali ialah sana. Untuk pengetahuan kamu, di sanalah saya berada pada pukul 6 petang semalam. Menunjukkan tempat yang jauh di sana. Bukannya tempat yang dekat. Kalau dekat, kita akan guna sini. Kalau agak jauh, guna situ. Kalau jauh, guna sana. Sekarang kita beralih kepada kata ganti nama diri dulu. Apa itu kata ganti nama diri? Ada yang dapat jawab? Boleh tengok tulisan yang berlatarkan warna jingga itu. Itulah maksud kata ganti nama diri. Baik, cikgu bacakan. Kata ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang atau benda. Itu kata ganti nama diri. Dan kita boleh pecahkan kata ganti nama diri ini kepada dua. Yang pertama, kata ganti nama diri tanya. Yang kedua, kata ganti nama diri orang. Baik, apa itu kata ganti nama diri tanya? Baiklah, kata ganti nama diri tanya merujuk kepada perkataan yang bertanya mengenai benda atau orang. Contohnya, apa, siapa, mana. Kita boleh guna tiga kata ganti nama diri tanya tersebut. Yang kedua ialah kata ganti nama diri orang. Ini kita boleh pecahkan kepada tiga, iaitu kata ganti nama diri orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Kita lihat contoh kata ganti nama diri orang pertama. Kata ganti nama diri orang pertama ini merujuk kepada diri orang yang pertama lah. Maknanya kita akan tunjuk diri kita sendiri. Sama ada secara tunggal ataupun jamak. Jamak ni menunjukkan banyak. Contoh di sana. Aku, saya, hamba, beta, patik. Semua itu menunjukkan kata ganti nama diri orang pertama yang merujuk kepada diri sendiri. Kalau murid-murid sebut aku, murid-murid akan tunjuk diri sendiri. Aku. Sama juga dengan saya. Saya. Hamba, patik, batik ini, batik pula. Patik ini merujuk kepada bahasa istana. Orang zaman dulu, mereka akan gunakan hamba, beta, patik. Beta ini akan digunakan oleh sultan.
hamba ini akan digunakan oleh rakyat biasa apabila bercakap sesama mereka. Manakala patik akan digunakan oleh rakyat biasa apabila bercakap dengan sultan. Bagi jamak pula ataupun ramai, kita akan guna kami, kita. Nak menunjukkan ramai ataupun banyak. Jadi sebenarnya tidak terlalu sukar untuk kita tahu tentang kata ganti nama diri orang yang pertama. Kata ganti nama diri orang kedua pula merujuk kepada diri orang kedua, iaitu orang yang kita lawan bercakap, sama ada tunggal ni maknanya satu, ataupun jamak, banyak. Apabila kita guna kata ganti nama diri kedua ini, kita akan menunjuk ke arah orang yang kita lawan bercakap. Kalau kata ganti nama diri orang pertama tadi, kita menunjuk ke arah diri sendiri. Jadi kata ganti nama diri kedua, kita akan menunjuk ke arah orang yang kita ajak bercakap itu. Kalau tunggal, kita akan gunakan anda, kamu, engkau, encik, tuanku, tuan hamba. Okey, tuanku akan digunakan oleh rakyat tentang sultan. Tuan hamba akan digunakan oleh rakyat sesama mereka. Manakala untuk jamak pula, kita akan guna kalian, menunjukkan banyak. Kata ganti nama diri orang ketiga pula merujuk kepada orang yang tidak terlibat semasa bercakap, sama ada tunggal ataupun jamak. Di sini, kita akan bercakap tentang orang lain. Orang yang kita cakap tu dia tak ada di situ. Dia tak akan dengar apa yang kita bualkan. Itu ialah kata ganti nama diri orang ketiga. Biasanya kalau orang yang suka mengumpat akan guna banyak kata ganti nama diri orang ketiga. Contoh kalau tunggal ialah dia, ia, beliau, nya, baginda. Baginda ini untuk sultan. Beliau untuk orang yang kita hormati. Contoh kalau murid nak bersembang sesama sendiri tentang perihal guru, maka kena bahasakan diri guru itu sebagai beliau. Janganlah guna dia. Dia itu lebih kepada rakan-rakan kita. Tapi kalau beliau untuk orang yang kita hormati, orang yang lebih tua daripada kita. Dan untuk jamak, kita akan guna mereka. Okey. Mudah bukan tentang kata nama tadi? Jadi, untuk memastikan murid-murid faham apa yang telah kita pelajari pada pagi ini, cikgu mahu murid-murid melengkapi dialog yang terdapat dalam buku teks. Jadi murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 22. Ada beberapa gambar tu. Jadi murid-murid lengkapkan gambar yang ada simbol mulut itu. Boleh lengkapkan dengan kata nama diri dan juga kata ganti nama tunjuk. Kalau murid-murid tengok nota di bawah tu, di bawah itu ada nota. Yang besar tu ada diberi contoh, apa kata ganti nama diri dan apa contoh kata ganti nama tunjuk. Jadi murid-murid isikan tempat kosong, garisi tempat kosong itu dengan tebal supaya cikgu nampak jawapan tu nanti. Jadi tulis jawapan dengan lengkap. Buat dalam buku pemahaman, buku berwarna coklat yang kecil tu. Tak payah lukis gambar. Murid-murid cuma
tulis sahaja dialog itu. Contoh gambar yang pertama. Jadi buat satu, tulis ayatnya. Separuh masa bolos 3 gol. Okey, kemudian 2. Tulis dialog tu. Aduhai malangnya nasib. Okey, tempat kosongnya apa? Okey, dan lihat pula gambar yang kedua, sama macam tadi. Okey, tulis 1 dialognya, kemudian 2 dialognya, dan ketiga dialognya apa? Kalau ada 3 dialog lah. Kalau ada 2 dialog, buatlah 2 dialog. Dan buat sampai gambar yang terakhir. Apabila murid-murid telah siap, jadi murid-murid boleh hantar jawapan tersebut kepada Cikgu Amin menggunakan WhatsApp peribadi 012-387-326-9. Sudah pastinya cikgu mengharapkan semua murid dapat menjawab semua soalan dengan tepat. Paling lekeh pun salah satu sahaja. Sebab tidak terlalu sukar latihan kita pada pagi ini. Okey, itu saja yang dapat cikgu terangkan berkaitan dengan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Andai ada murid yang kurang jelas, yang tidak pasti, murid-murid boleh menghubungi cikgu sama ada menggunakan WhatsApp ataupun terus telefon. InsyaAllah cikgu akan terangkan secara lebih lanjut. Jangan lupa siapkan latihan hari ini juga dan terus hantar jawapan kepada cikgu. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.